Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih lagi memberikan peluang kepada kita, masih lagi memberikan kekuatan kepada kita. Banyak-banyaklah bersyukur kepadanya. Sehingga kita dapat lagi belajar, sehingga dapat lagi kita meneruskan pembelajaran kita pada mata pelajaran pendidikan Islam tingkatan 5 ini. Kita akan masuk kepada pelajaran ke-21. Sangat penting untuk kita fahami tajuk ini untuk selamat diri kita ini di dunia dan juga di akhirat, iaitu sifat mazmumah meracuni hati. Bila sifat mazmumah ini meracuni hati kita, maka segala perkara yang kita lakukan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lihat kepada objektif memahami maksud, dalil dan contoh sifat mazmumah. Memahami maksud, dalil dan contoh sifat mazmumah. Yang kedua, mempelajari cara dan hikmah meninggalkan sifat mazmumah. Macam mana cara nak tinggalkan sifat mazmumah ini? Sifat mazmumah ini daripada maksud mazmum, sifat yang tercela. Seterusnya, sebagaimana biasa, menjawab soalan kebat dan menjawab soalan di bahagian deskripsi nanti. Baik, maksud mazmumah, sifat dan tingkah laku keji yang berlawanan dengan syarak. Sifat dan tingkah laku yang dibenci syarak, yang dibenci oleh agama kita, maka ini dinamakan sebagai sifat mazmumah. Topik perbincangan kita ada 3 sifat pada hari ini: riak, ujub dan juga hasad. Riak, ujub dan juga hasad, nanti kita akan lihat makna satu persatu. Riak, melakukan amalan untuk dilihat dan dipuji oleh orang lain. Buat amalan tujuannya nak suruh orang tengok dan nak suruh orang puji dia. Itu maknanya riak. Contohnya melaksanakan solat sunat hanya jika berada di hadapan orang lain. Jika ada orang tengok dia solat sunat. Tak ada orang tengok, tak akan buat. Sebab apa? Dia hanya nak buat supaya orang tengok. Bersedekah kerana mengharap pujian manusia. Dia bersedekah, dia nak tunjuk dengan orang ramai bahawa dia bersedekah, nanti orang puji dia. Dia ni orang bagus, dia ni orang pemurah. Maka orang ni dipanggil sebagai orang yang riak. Dalil larangan sifat riak ialah qala Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fawailul lil musallin الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. Habiskan ayat wa yamna'unal ma'un. Di sini Allah SWT nyatakan kepada kita fawailul lil musallin, maka neraka wail, kecelakaan besar. Nerakalah bagi orang yang solat. Macam mana orang yang solat boleh masuk neraka? Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka itu lalai daripada mengerjakan solat. Lalai daripada solat. Makna lalai ini maknanya mereka tidak menunaikan solat. Mereka tinggalkan solat. Bukan lalai dalam solat. Lalai dalam solat ini susah untuk kita elak, kerana jarang sekali orang yang khusyuk sepenuhnya dalam solat dia. Tapi kita kena tetap berusaha supaya solat kita itu, peratusan solat kita, kalau kita naknya 100%, kita khusyuk. Tapi kadang-kala kita tak dapat kawal. Kita solat, kadang-kala pemikiran kita terbang ke tempat lain. Maknanya kita lalai dalam solat. Ini tak termasuk dalam ancaman ayat ini. Alladzina hum yura'un. Orang sebegitu yura'un, mereka riak. Mereka tu mungkin solat di hadapan orang sahaja, bila mana bersendirian mereka tidak menunaikan solat. Baik. Terus, dalil larangan sifat riak. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu wa ma syirkul asghar? Qala ar-riya'. Sesungguhnya, akhwafa ma akhafu alaikum, perkara yang aku paling takut berlaku kepada kamu ialah asyirkul asghar, syirik yang kecil. Qalu, lalu sahabat bertanya, wa masyirkul asghar, apa dia syirik kecil itu? Qala, lalu Rasulullah bersabda, ar-riya', syirik kecil itu adalah riya'. Baik. Yang kedua adalah ujub.
Apa makna ujub? Berasa bangga dengan amalan dan kelebihan yang ada pada diri sendiri. Ujub ini merasa dirinya hebat. Okey. Berasa bangga dengan kehebatan ilmu yang dia miliki. Ini contoh dia. Dia rasa dialah paling alim. Dia merasa diri lebih soleh berbanding orang lain. Dia rasa dia lebih baik di sisi Allah SWT berbanding dengan orang lain. Maka ini dipanggil orang yang ujub. Orang yang merasakan dirinya itu lebih berbanding dengan orang lain. Lebih hebat berbanding dengan orang lain. Ini dipanggil sebagai orang yang ujub. Dalil larangan sifat ujub ini, betulkan di sini, bukan riaknya. Dalil larangan sifat ujub ialah إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا. Potongan ayat, إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ. Ketika mana kamu rasa ujub, kamu rasa hebat, kathratukum, dengan ramainya bilangan kamu, falam tughni ankum syai'a, maka ia tidak memberikan faedah kepada kamu walau sedikit pun. Jadi ini perasaan merasakan bahawa kita dah cukup hebat, rupa-rupanya jika tidak dibantu oleh Allah SWT, maka tidak memberikan apa-apa makna. Okey. Dalil larangannya lagi ialah bainama rajulun yamshi qad a'jabathu jummatuhu wa burdahu. Ketika mana seorang lelaki yamshi berjalan, ketika itu dia a'jabathu, dia rasa ujub. Jummatuhu wa burdatuhu. Dia rasa ujub dengan pakaiannya dan burdah dan juga burdahu ini dengan penampilan dirinya yang rapi. Okey, kemudian idh khusifa bihil ard. Ketika itu dia khusifa bihil ard, dia ditelan bumi. Fa huwa yatajaljalu fil ard, dia menggelunsur jatuh ke dalam bumi hatta taqumas saah, sehingga berlakunya kiamat. Maknanya ia ditelan sedalam-dalamnya. Perkara itu akan berhenti apabila berlakunya kiamat. Jadi ini ancaman kepada orang yang merasakan dirinya itu hebat, dengan sifat yang kita namakan sebagai ujub. Seterusnya kita lihat hasad. Orang kita selalu kembarkan perkataan hasad dengan makna ni sekali, iaitu disebut hasad dengki. Okey. Padahal hasad itu makna dengki. Terjemahan bagi hasad ialah dengki. Tapi orang kita selalu tak puas hati kalau dia sebut hasad dengki. Tak apalah, asal faham. Perasaan dengki melihat kelebihan yang ada pada seorang dan berharap supaya kelebihan tersebut hilang daripadanya. Okey, perasaan yang bila mana dia tengok kepada seorang, dia rasa dengki dan dia berharap nikmat yang sedang dinikmati oleh rakan tersebut hilang, rosak. Itu dipanggil sebagai hasad. Tapi kalau dia rasa tengok kepada kelebihan seorang, dia rasa nak benda yang sama, tapi dia tidak bercita-cita agar apa yang dimiliki oleh orang itu akan hilang, dia nak juga, dia akan cari. Dia tak nak menghapuskan apa yang ada pada orang, tapi dia nak mencari sama dengan apa yang diberi oleh Allah SWT kepada hamba Allah yang lain. Maka ini tidak dinamakan sebagai hasad. Dalam bahasa Arab dia dipanggil sebagai ghibtah. Ghibtah ini kita terjemahkan dengan persaingan yang sihat. Okey, persaingan yang sihat, ataupun dia rasa ingin memiliki tapi dengan usahanya sendiri tanpa menyusahkan sesiapa pun. Okey, hasad ini berasa dengki dengan kekayaan rakan dan berharap ia jatuh miskin. Itu hasad. Rasa cemburu dengan kecantikan seorang dan berharap dia akan cacat. Itu dia namakan sebagai hasad. Dalil larangan hasad ini adalah wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan daripada keburukan penghasad apabila dia menghasad. Dari keburukan orang pendengki apabila ia mendengki. Okey, tengok dalil lagi. Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatabah. Iyyakum, berhati-hatilah kamu, jauhilah kamu daripada hasad. Apa bahaya hasad ini? Fa innal hasada ya'kulul hasanat, sesungguhnya hasad ini akan memakan kebaikan-kebaikan pahala kamu. Kita buat pahala, hasad ini akan makan. Kama ta'kulun narul hataba, sebagaimana api memakan kayu api. Bila mana kita nyalakan api, kita letakkan kayu, nanti sekejap je
api itu akan makan kayu tersebut, yang tinggal hanyalah abu. Begitulah halnya kita ada banyak pahala yang kita buat. Jika kita ada perasaan hasad pada orang lain, maka hasad itu akan memakan pahala. Nanti bila kita berjumpa Allah, kita tengok tak pahala yang kita pernah lakukan hilang begitu sahaja. Dari sudut spektrum ilmu, An Abdullah bin Mas'ud menyatakan la hasada illa fitnatain, tidak ada hasad melainkan pada dua perkara. Sebenarnya walaupun Rasulullah guna perkataan hasad, yang dikendaki di sini ialah maknanya ghibtah. Sebagaimana yang Ustaz sebutkan tadi. Ghibtah makna apa? Bukan dengki yang merosakkan. Perasaan macam dengki, tetapi dia berusaha sendiri untuk dapatkan. Tidak boleh hasad melainkan pada dua perkara, iaitu pertama, rajulun atahu Allahu malan fasallatuhu ala halakatihi fil haqq. Seorang lelaki yang diberikan harta yang banyak dan dia guna untuk perkara-perkara kebenaran. Kita tengok, kita rasa dengkinya dengan dia. Kalau kita boleh kaya juga, kita pun boleh belanja, kita pun boleh menyumbang sebagaimana dia. Lalu kita pun berusaha mencari kekayaan. Tapi dia biarlah dengan kekayaannya. Kita tak sakit hati pun dengan dia. Ini makna hadis. Wa rajulun atahu Allahu hikmatan, lelaki, termasuk juga perempuan lah, mana-mana pun. Atahu Allahu hikmatan, Allah berikan kepadanya hikmah, kebijaksanaan. Fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Dia guna kebijaksanaan itu dan dia mengajar orang lain. Maknanya, kita tengok ada orang berilmu, kita rasa dengki dengan orang berilmu. Macam mana cara dengki kita? Kita pun belajarlah. Biarlah dia kekal dengan ilmunya, dengan khidmatnya, dengan mengajarnya. Kita nak cari ilmu supaya kita dapat sebagaimana yang dia dapat. Ini maksud kepada hadis ini. Jadi hasad di sini, hasad yang terpuji dengan makna ghibtah. Okey. Cara meninggalkan sifat mazmumah. Sentiasa mengamalkan sifat mahmudah dan menjauhi sifat mazmumah. Kita penuhkan dalam jiwa kita sifat mahmudah, maka hilanglah mazmumah itu. Sentiasa muhasabah diri agar terhindar dari sifat mazmumah. Sentiasa semok tengok kita ni ada dengki, tak ada ujub, tak ada riak. Kita bila mana kita ada, kita buang, kita usaha berdoa dengan ya Allah, buangkan pada aku segala sifat buruk itu. Sentiasa mengawal keinginan nafsu yang suka akan kemegahan dunia. Kawal nafsu kita daripada mengejar kemewahan dunia semata-mata. Sentiasa berzikir kepada Allah untuk menyucikan jiwa seperti beristighfar. Bila kita rasa ada sifat tersebut dalam diri, kita beristighfar, astaghfirullahalazim, ampunkan dosaku ya Allah, keluarkan perasaan-perasaan buruk itu daripada jiwa, maka kita akan menjadi hamba Allah yang berjaya. Antara hikmah lagi ialah membentuk akhlak mulia kerana menghindar diri dari larangan Allah. Kita membentuk akhlak mulia kerana kita hindarkan diri daripada larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Mendidik jiwa supaya sentiasa tunduk kepada kekuasaan Allah. Jiwa kita akan jadi rendah, tunduk kepada Allah SWT yang Maha Berkuasa. Memperkukuhkan jati diri Muslim dengan mengamalkan sifat mahmudah. Bila mana kita amalkan sifat mahmudah, kita akan jadi orang berani, kita akan jadi orang yang jujur, kita akan jadi segala sifat baik akan terkumpul pada kita. Yang terakhir, mendapat ketenangan hidup kerana menjaga hubungan sesama Muslim. Kita bila mana kita baik dengan orang lain, kita tak rasa ada ancaman daripada rakan-rakan kita, persekitaran kita, maka kehidupan kita akan menjadi lebih tenang. Soalan kebat. Sifat hasad dengki dapat merosakkan kehidupan manusia dunia dan akhirat. Kemukakan hujah anda bagi menyokong pernyataan di atas. Baik, hasad dengki adalah merupakan sifat tercela kerana ia boleh membawa permusuhan dalam masyarakat. Kesannya manusia tidak dapat hidup dengan tenteram. Kesimpulannya, kita hendaklah sentiasa redha dengan segala pemberian Allah agar hidup dirahmati olehnya. Jadi perhatikan pada perkataan yang Ustaz highlightkan, yang Ustaz merahkan itu, jadikan ia sebagai frame, sebagai rangka untuk menjawab soalan kebat. Mudah-mudahan walaupun soalannya datang dalam bentuk yang lain, ia tidak menjadi sebarang masalah kepada kamu semua untuk menjawab soalan kebat ini dengan baik. Kita dah sampai kepada penghujung, pada penutup. Sila klik link di bawah untuk jawab soalan. Dan jangan lupa juga share dan subscribe video. Dan Ustaz ucapkan aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.